بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى وسيدنا وشيخنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته. آمين يا رب العالمين. Huraian kudrat situ muka surat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Huraian kudrat. Sifat ma'ani, maknanya kudrat ini adalah salah satu di antara sifat ma'ani.
iaitu sifat yang ada dan tetap di zat Allah Ta'ala, qadim lagi azali, yang dengan sifat ini Allah Ta'ala mengadakan suatu atau meniadakannya, yang muafakat dengan ta'alluq sifat iradat. Adapun kalam yang saya sebut itu, iaitu pada, ataupun kita kata kalam tasamuh, bukan hakikat, iaitu pada akal, bukan pada hakikat. Pada hakikatnya Allah menjadikan sesuatu itu, sama ada mengadakan atau meniadakan sesuatu itu dengan zatnya yang bersifat kudrat. Jadi hendaklah kita ambil faham dan kita ambil mengerti. Dan kita telah berulang kali menyebut, jangan salah faham dengan kudrat Allah. Jangan salah faham dengan pengertian sifat kudrat. Kalau kita kata Allah berkuasa dengan kudrat, maka itu i'tiqad. Kalau berkata sahaja itu haram. Kalau beriktikad, ya, kalau berkata Allah berkuasa dengan sifat kudrat, maka itu haram. Kalau dibuat i'tiqad kata Allah berkuasa dengan sifat kudrat, maka itu i'tiqad yang kufur. Maka hendaklah kita beriktikad Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Jangan kata Allah Ta'ala berkuasa dengan namanya Qadirun, itu jadi syirik. Jangan berkata Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, itu jadi fasik. Maka hendaklah perbetulkan i'tiqad kita agar kita tidak terseleweng daripada akidah yang benar. Baik, yang pertama dia tulis di situ sifat ma'ani. Kudrat artinya pekuasa. Asal pengertian kekuasaan. Asal pengertiannya tu. Pengara ta ya alif nunnya, pengertiannya. Pekuasa asal pengertiannya ialah kekuasaan. Kudrat itu kalau kita tengok di segi kalimahnya, itu kalimah isim masdar. Kalau isim masdar ni kata terbitan. Kalau kata terbitan dia ada dan an. Pada pangkat, an pada ujung, kekuasaan, gitu. Jadi Pak Dail Mekah yang mengarang kitab Baquratul Amani, dia tulis dalam kitabnya kudrat artinya pekuasa. Maka kita tidak mahu menghilangkan kata ulama, lebih-lebih lagi dia adalah guru kepada guru kita, maka kita tidak mahu buang perkataan dia. Kalau tiada mereka yang terlebih dahulu daripada kita, siapalah kita? Maka dia letak makna kudrat itu ialah pekuasa. Ini kata Syekhina, ya, iaitu Pak Dail atau Syekh Ismail Al-Makki Al-Mukarramah.
hasil sifat, iaitu samarah sifat. Berkuasa hasilnya berkuasa. Berkuasa hasilnya berkuasa. Macam penglihatan hasilnya melihat, pendengaran hasilnya mendengar. Kemudian tempat ta'alluq, yakni tempat pekerjaan sifat itu. Baik, sebelum tempat ta'alluq tu ada satu lagi, ta'alluqnya. Hasil sifat pada bawah dia tu tulis ta'alluqnya, ta'ain lam qaf nya, ta'alluqnya, jatuh satu. Nombor satu sifat ma'ani, nombor dua hasil sifat, tulislah nombor. Nombor satu sifat ma'ani, nombor dua hasil sifat, nombor tiga ta'alluq sifat ma'ani ataupun ta'alluqnya. Iaitu mengadakan suatu atau meniadakan suatu. Mengadakan suatu atau meniadakan suatu. Faham ke tak faham? Siapa tak faham kat tengah? Angkat tangan tinggi-tinggi lah. Saya tak nampak. Siji, loro, telu, pepat, lima, enam. 6 orang tak faham. Sifat ma'ani dia tulis nombor 1. Mula-mula kat atas dia tulis huraian kudrat kan? Betul tak? Betul tak? Siapa akan tak nampak? Angkat tangan. Nampak? Semua nampak? Alif nampak? Lepas tu di bawah dia tulis sifat ma'ani kan? Siapa tak nampak? Angkat tangan. Nampak tak sifat ma'ani? Tulis tu nombor 1. Tepi dia tulis nombor 1 sifat ma'ani. Bawah sifat ma'ani tu dia tulis hasil sifat, samaratus sifat. Betul tak? Tulis nombor 2 hasil sifat. Kemudian nombor 3 tu dia tulis tempat ta'alluq, betul tak? Betul. Nombor 4. Tempat ta'alluq tu nombor 4. Nombor 3 mana? Tulis bawah hasil sifat tu, tulis nombor 3. Faham tak? Siapa tak faham? Alif faham tak? Bawah hasil sifat tu tulis nombor 3. Ta'alluqnya, ta'ain lam qafnya, ta'ain lam qafnya, ta'alluqnya. Buat kurungan pekerjaan sifat kudrat itu. Nombor 3 ta'alluqnya, buat kurungan pekerjaan sifat kudrat itu. Iaitu mengadakan mungkin, mengadakan mungkin, mim kaf nun, mengadakan mungkin, mim kaf nun, atau meniadakannya, atau bukan,
Tempat takluk. Mengadakan suatu gitu. Menjadikan sesuatu gitu. Nombor 3, ta'alluqnya buat kurungan pekerjaan sifat kudrat itu, iaitu mengadakan suatu. Suatu apa tak tahu ke? Kat bawah tu nombor 4, tempat ta'alluq. Suatu itu ialah mumkinat. Baik, ta'alluq tadi tambah sikit lagi. Nombor 3 kita ta'alluq kan. Ta'alluqnya bab kurungan pekerjaan sifat ma'ani itu, iaitu mengadakan suatu atau meniadakannya. Buat tulis gitu. Salah kitab ni tak tulis. Saya tak tulis. Tulis itu. Ta'alluqnya bab kurungan, iaitu pekerjaan sifat kudrat itu, bab tutup balik kurungan, iaitu mengadakan suatu atau meniadakannya. Saya baca balik, betul tak tulis? Nombor 3, ta'alluqnya, lepas tu buat kurungan pekerjaan sifat kudrat itu, tutup kurungan, iaitu tulis, iaitu mengadakan suatu atau meniadakannya. Baik, suatu tu apa dia? Nombor 4. Nombor 4 kat bawah tu, tempat ta'alluq. Tu nombor 4. Tulislah nombor 4. Kat mana tulis nombor 4, Syed? Tempat ta'alluq, iaitu mumkinat. Apa dia mumkinat? Iaitu segala yang harus ada. Mumkinat ni perkara yang harus ada. Allah itu wajibul wujud, yang wajib ada. Selain Allah itu jaizul wujud, iaitu perkara yang harus ada. Arab kata jaizul wujud, kita kata harus ada. Yang harus ada tu namanya mumkinat. Kalau satu mumkinun, 2 mumkinani. Kalau banyak mumkinatun. Mumkinatun ni jamak apa? Malih nak minahu lah, malah tak larat. Mumkinatun ni jamak apa? Siapa tahu angkat dengar? Siapa tahu ni mumkinatun ni kalimah jamak apa? Siapa tahu angkat dengar? Angkat tengah diri. 1, 2, 3, 4, 5 orang lah. Umat lama dah ngaji nahwu tak tahu lagi. Mumkinatun. Dia tak ngaji lagi. Dia duduk saja pun duduk tak ngaji.
Mumkinatun ni jamak apa? Jamak apa sah? Ha? Jamak muannas salim. Jamak ni ada banyak jenis. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Satu lagi jamak apa? Jamak taksir. Hal-hal ni mengaji dah. Tak ngaji nahwu lah. Ini hal-hal ni. Hal-hal ni dia buat apa pun tak. Masak dia. Takkan masak pas 10 jam sehari. Habis. Jamak muannas salim pun tak kena. Macam mana nak ngaji kita Arab? Duk ngaji nahwu sehari 2 jam. Oh, tak kena jamak muannas salim. SM salim mana? Siapa kena SM salim? Pernah tengok nama dia? Angkat dengar. Oh, tak pernah kena. Tak kena. Warak sungguh. Ni warak tu. Baik. Tak kena sudah. Nombor 5. Tu pun nombor 5. Nama ta'alluq. Kalau kita baca tadi mumkinat tadi. Mumkinun, mumkinani, jamak dia macam mana? Mumkinun, mumkinani, jamak dia macam mana? Apa tahu kat dia? Tak tahu. Mumkinun, mumkinani, jamak dia apa? Aduh. Siapa tahu kat dia? Seorang ada tahu. Ya Allah, tak mengapa. Tak mengapa. Tu masalah dia. Khabar pun dia tak kerti je. Kalau kita khabar pun dia tak kerti je. Mana tanpa saya kata ada tu. Bila tak mengapa. Khabar pun dia tak kerti je. Benda ni dia nak kerti, dia kena ngapai. Kalau tak ngapai, kita khabar pun dia tak kerti. Dia tak tahu apa dia benda. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, tak tahu apa. Tak ngapai. Saya tekan banyak kali ya. Salah kan nak khabar. Kita tasrih tadi pergi foto stik lagi. Nak pergi depan pandai. Hak lama dah pun dah 2 tahun tak apa-apa. Belah perut ialah akmar. Buat akmar. Duk pondok belah perut ialah besar. Deh tak malah ngapai buat apa duk pondok bagi duit. Ya mak. Lama-lama ustaz nahwu malah ngajar ni. Malah mengajar, malah tengok muka macam ni. Suruh ngapai tak ngapai, tanya tak reti. Kawan dah ngajar lah banyak dah. Tentang berbuat apa hayam tak tahu. Suruh masuk pukul 3 sampai asar ngapai, apa dia buat kita tak tahu. Malam pukul 10.30 sampai pukul 12 ataupun 11 ke sampai pukul 12 ngapai. Lagi lepak moh kan. Kita tengok TV Maui. Cerita Dracula. Betul macam mana? Macam mana nak suruh lagu mana weh? Bedai lagi ayah mak dia marah pula. Dia report polis, saya duduk dalam pegang jaring.
kawan dengan Najib pun nak keluar lah, saya masuk pula. Damn, takut malam ni, takut dah buat main. Bina kata apa? Biar api ya. Tak nak ngaji, hantam sajalah labu. Dia takut lagi mak ayah marah ni. Aduh. Jadi kita baca lah. Nahu hak mudah lagu tu pun dia tak hafal. Agak-agak dia nak faham lah saya sebut ni. Tak tahulah. Baik. Nombor 5, nama ta'alluq, iaitu ta'thirun. Buh bagi ta'alluq, ta'thirun. Ta'alluq, ta'thirun. Ta'ali hamzah sayara. Artinya pekerjaan yang memberi bekas daripada tiada kepada ada, atau sebaliknya, daripada tiada kepada ada, ataupun daripada ada kepada tiada. Asalnya kita ni tiada, Allah jadikan daripada tiada tu kepada ada. Nanti kita pun mati daripada ada kepada tiada. Lepas tu kita dihidupkan kembali daripada tiada kepada ada. Jadi kita hidup ni 2 kali. Satu tak kala di alam syahadah, satu lagi tak kala di alam akhirat nanti. Di alam barzakh pun kita dah hidupkan kembali 2 kali. Kita ni hidup. Asal roh kita ni tak berjasad, tidak ada roh. Asal jasad kita tidak ada roh, maka tu namanya mati. Tu maknanya daripada tiada, itu tiada roh. Kemudian dihidupkan dengan dia masukkan roh. Kemudian dimatikan, iaitu dicabut keluar roh, lalu mati. Seketika kemudian Allah masukkan balik roh tu, maka jadi hidup balik. Jadi 2 kali lah kita hidup. Hidup yang kedua ni tak mati-mati lah, sampai alam barzakh, sampai alam pada mahsyar, sampailah alam syurga ataupun alam neraka, ataupun neraka lepas tu syurga, ataupun neraka selama-lamanya. Wal'ayazubillah. Baik, habis. Kemudian nombor 6, bahagian ta'alluq kudrat. Itu tulis nombor 6 tu, bahagian ta'alluq kudrat. Nombor 1, suluhi qadim. Ini namanya bahagian ta'alluq. Yang kedua, qabdah. Yang ketiga, tanjizi hadis. Baik. Apa dia ta'alluq suluhi qadim? Tulis kat depan dia tu, buat kurungan. Nombor 1 tu suluhi qadim, maknanya patut pada azali. Suluhi qadim maknanya patut pada azali, iaitu bolehnya Allah mengadakan sesuatu
pada azali, tetapi Allah belum mengadakannya. Betul ya? Suluhi qadim patut pada azali. Artinya bolehnya Allah menjadikan sesuatu pada waktu azali, tetapi Allah belum jadikannya lagi. Itu namanya suluhi qadim. Ibaratnya, contohnya gini, kita beli kapak tu kapak ni ada dua makna. Satu kapak tebang pokok, satu kapak tempat parking kereta. Oh, kapak je masuk RM2. Oh kan, masuk RM2. Kau tak bayar, dia kena claim pada muka. Kapak ada dua jenis. Ni kapak tebang pokok. Kapak, kita beli kapak. Kita beli kapak niat nak lapah lembu hari raya korban. Maka kita simpanlah kapak tu. Simpanlah kat rumah kita. Kita ada kapak tu tak? Tapi tak pakai lagi. Kita niat nak pakai pada hari raya korban, baru nak rasmi. Rasmi buat apa? Buat apa adik? Buat apa? Lapah lembu. Bila? Hari raya haji. Baik. Kita ada kapak. Boleh tak kita nak lapah lembu? Tak boleh. Siapa tak boleh pula? Dan kita ada kapak. Kita ada kapak. Boleh tak kita nak lapah lembu? Boleh lah, dah ada kapak. Tapi tak lapah lagi. Pasal apa? Belum sampai saat dia. Belum sampai masa dia. Masa dia bila? Masa dia bila? Raya haji. Jadi kita tak guna lagi. Tapi boleh tak kita nak guna? Boleh lah, pasal dudukkan kita. Siapa nak larang kita? Kita punya. Nak larang? Kapak hang pun tahu. Tak? Betul tak? Itulah umpama Allah ada sifat kudrat, maka Allah boleh jadikan sesuatu itu pada azali lagi, tapi Allah belum jadikan, maka tu namanya ta'alluq suluhi qadim. Kerjaan yang boleh Allah lakukan pada azali, tapi Allah belum melakukan lagi. Sebab apa? Belum ia berkehendak menjadikannya. Itu masuk kata ta'alluq suluhi qadim. Yang kedua, ta'alluq qabdatun. Qabdah ataupun qabdatun, maknanya di dalam genggaman ataupun di dalam kemahuan Allah. Qabdah maknanya genggaman. Kita pegang ni kan, genggam. Itu qabdah. Qabdah. Jadi qabdah ni di dalam genggaman Allah, iaitu di dalam kemahuan Allah, di dalam keinginan Allah.
sama ada Allah ingin jadikan ataupun tidak. Jadi masa Allah belum jadikan alam ini, masa tu masa pun tak ada lagi. Allah belum jadikan masa, Allah tidak melalui masa. Maka takdir Allah sudah ada. Sebab takdir Allah itu qadim lagi azali. Kemahuan Allah tu sudah ada. Maka kemahuan Allah itu di dalam genggamannya, sama ada ia nak jadikan ataupun tidak. Itu namanya ta'alluq qabdah. Nombor 3, tanjizi hadis. Bukan tankhizi tu, tanjizi, jim tu bukan kha. Ta nun jim, bukan kha, dia buat titik kha. Padam titik kha tu bubur bawah, tanjizi hadis. Maknanya apa? Tanjizi hadis maknanya tunai pada azal, tunai yang baharu. Tanjizi hadis maknanya tunai yang baharu. Artinya Allah menjadikan makhluk apabila ia kehendaki. Allah menjadikan makhluk apabila ia menghendaki. Bila jadi itu namanya tanjizi hadis, tunai yang baharu. Baik, habis. Jadi asal alam ni tak ada, tapi sudah ada dalam takdir Allah. Alam ini akan diadakan. Ya, itu namanya suluhi qadim. Mana alam ini di dalam genggaman Allah, dalam keinginan Allah, sama ada Allah nak buat ataupun tidak, itu ta'alluq qabdah. Kemudian Allah jadikan alam, maka tu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ini secara ringkas bahagian ta'alluq qudrat secara ringkas. Baik, dia nak hurai kat bawah tu. Huraian ta'alluq qudrat secara terperinci, iaitu dalam bahasa Arab disebut tafsil, secara detail, secara menghalusi. Yang pertama, suluhi qadim. Ini ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut pada azali. Maknanya apa? Iaitu Allah Ta'ala, ta'ain alif tu ya, betul kan? Semua salah, tak ni tak ejak Ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala ada hak pada azali lagi untuk mengadakan makhluk, tetapi belum ia jadikan. Itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Habis. Nombor 2, qabdah. Apa dia tu qabdah? Iaitu di dalam genggaman kekuasaan, itulah itu, di dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Iaitu di dalam genggaman kekuasaan Allah, sama ada ia hendak jadikan makhluk, yakni alam ini, ataupun tidak. Habis. Nombor 3, tanjizi hadis. Allah mengadakan alam. Kata setengah ulama, bukan sesetengah, kata setengah ulama, kata setengah ulama. Pendapat ni amat masyhur di kalangan ulama tasawuf. Apa dia? Makhluk yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif. Kata setengah pendapat, bukan sesetengah tu, setengah. Dia rajin sungguh buat sin 2 kali, tak tahu siapa.
Kata setengah pendapat, hadis ini banyak perawinya. Banyak pula perawi. Jadi tentang hadis Nur Muhammad ni banyak perbahasan ulama. Ada setengah ulama kata hadis ni dhaif. Kata setengah ulama yang lain, hadis ini dhaif tapi banyak perawi. Titik. Maka dari dhaif naik ke martabat hasan. Bukan Hasan bin Aidil Fitri. Tu kawan hampa. Bukan Syekh Hasan. Tu kawan hampa. Hasan ni maknanya martabat sesuatu hadis ataupun status sesuatu hadis. Betul sikit ejaan dia tu. Maka dari dhaif naik. Aja naik ni nun alif hamzah ya kaf. Bukan nun alif ya kaf. Jadi nayak. Tak jadi naik, jadi nayak. Nayak kan nayak. Jadi nun alif ya kaf tu potong, tulis kat tepi dia atau buka bawah dia. Nun alif hamzah ya kaf naik. Maka dari dhaif naik ke martabat hasan. Jadi oleh kerana hadis dhaif tu banyak pula perawi je, maka jadilah hadis itu hadis hasan. Ya. Hadis yang baik untuk kita terima. Baik, titik. Mempercayai atau tidak Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama tidak termasuk di dalam akidah. Hanyalah pengetahuan adalah satu puak di dunia ini yang disangka diri mereka itu amat handal dalam bab hadis. Mereka menyangka diri mereka lah amat handal. Dia kata siapa yang berkata Nur Muhammad makhluk yang pertama adalah sesat. Oh boy. Ada setengahnya sampai mengkafirkan orang yang berkata Nur Muhammad makhluk yang pertama. Ya. Satu orang dia kata sesat, satu orang kata kafir. Jadi kita nak beritahulah kat dia, Nur Muhammad ni adakah ia makhluk pertama ataupun tidak, kita nak percaya pun tak percaya, itu tidak jadi masalah pada akidah. Kerana ia hanyalah pengetahuan am. Dia tak termasuk dalam akidah. Hang percaya pun tak apa, hang tak percaya pun tak apa. Masalahnya jadi salah bila hang mengkafirkan orang. Yang tu yang salah. Orang yang tak percaya ataupun tak mengaku Nur Muhammad makhluk yang pertama, dia telah mengkafirkan golongan yang berkata dan percaya Nur Muhammad makhluk yang pertama. Suatu masa dulu saya dah hurai panjang dah bab Nur Muhammad ni. Jadi hari ni saya balas nak cerita pasal sebenarnya banyak kali dah saya cerita. Ya. Jadi bila banyak kali cerita tu lagi orang yang selalu dengar dia kata banyak kali dah ustaz hurai. Hak banyak kali hurai tu ya tanya dia pun lupa. Jadi saya tak mau ceritalah. Apa nak mungkin ada orang lama ada catat. Siapa ada ingat, tolong tulis dalam FB. Saya dah bacakan ayat Quran dulu ni. Ya, ada baca ayat Quran dalil mengatakan Nur Muhammad tu makhluk yang pertama ada dalam Quran. Siapa ada ingat, tolonglah masukkan dalam FB. Kok dia ada pula yang tanya, ada ke dalil Quran? Ada. Malam ni saya tak nak baca lah pasal cerita panjang pula. Siapa yang ingat tu masukkan. Jadi ilmu pengetahuan. Jadi siapa yang kata
Siapa percaya Nur Muhammad makhluk yang pertama, maka dia kafir. Masya Allah. Maka orang ni telah takfir, telah mengkafirkan orang yang tidak kafir. Takut kafir kembali kepadanya. Wal-a'yazubillah. Siapa mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka kafir kembali kepadanya. Jaga. Ni ada satu golongan ni suka mengkafirkan orang. Ya. Satu golongan yang suka mengkafirkan orang ni susah. Dia kata al-muqallidu dolalah. Ya, bertaklid ataupun bermazhab itu adalah sesat. Ni puak ni banyak kat Malaysia ni. Kerja dia mengkafirkan orang, menyesatkan orang, membid'ahkan orang. Hadis dhaif dia terus bubuh maudhu'. Hadis dhaif dia terus bubuh maudhu'. Dia kata kita tak nak pakai hadis dhaif, kita nak pakai yang sahih-sahih sahaja. Amboi. Pandai sangatlah dia tu. Sedaif hadis lebih baik dari setinggi-tinggi ijtihad ulama. Tahu? Sedaif hadis lebih tinggi nilaiannya dari setinggi-tinggi ijtihad ulama. Jadi jaga-jaga molek. Jangan senang-senang kita nak maudhu'kan hadis. Dah ada PhD tu, biarlah PhD tu digunakan dengan jalan yang betul. Ya. Dengan menjadikan diri sebagai pendakwah hadis dhaif. Jangan sampai orang tolak hadis dhaif kata maudhu'. Baru PhD pendakwah hadis dhaif. Tak apalah kita sampai ni hadis dhaif. Jangan kata salah. Jangan jadi PhD pemaudhu' hadis dhaif. PhD juga. Dhaif dia maudhu'. Dhaif dia maudhu'. Ada kerja lain ni. Kalau kita tanya dia, Nabi dulu pakai sorban, kenapa hang tak pakai sorban? Dia kata sorban bukannya hadis Nabi. Sorban tu dia kata pakaian orang Arab, tak termasuk dalam sunnah kita. Itulah dia buat ni. Sedangkan sorban tu Nabi sudah mensyariatkan, hadisnya sahih. Memang asalnya tu sorban tu pakaian rasmi orang Arab, tapi Nabi sudah mensyariatkan, kata ianya sunnah Nabi, dan orang yang pakainya dapat pahala sunat kerana menuruti sunnah. Tapi akikah dia kata sunat pula. Akikah sunnah. Pasal apa? Pasal boleh makan. Ni boleh makan. Dia kata akikah sunnah. Padahal akikah tu asalnya amalan orang Arab jahiliah. Belum datang syariat Nabi Muhammad, orang Arab jahiliah dah buat dah amalan akikah ni. Bila lahir saja bayi, maka kepada bayi itu dicukurkan rambutnya dan disembelih seekor kambing, lalu darah ni dilomorkan ke kepala bayi. Pahaman orang Arab jahiliah tu, dia kata nak bagi kuat otak dia, dia cerdik, dia kata dia pahaman dia. Maka bila datang Nabi SAW, Nabi lihat perkara ni baik, iaitu apa dia?
sebagai tanda kesyukuran. Dan ada pula hadis Nabi kata, ya, buat kenduri dengan disembelih kambing sempena mencukur jambul bayi yang baru lahir, yang kita kata akikah tu, ya, adalah baik, Nabi kata. Dan Nabi syariatkan dia sebagai sunat muakkadah. Asalnya amalan orang Arab jahiliah. Cuma Nabi makruhkan, jangan ambil darah lewat kambing pi lomo kepala, hak tu makruh. Jadi maknanya hak boleh makan sunnah, serban tak boleh makan tak sunnah. Itulah puak ni. Pakai kopiah pun tak sunnah. Tu banyak orang pakai jubah pergi masjid, piah tak ada. Pasal apa? Bagi dia tak sunnah. Sebab nak perhabis duit ni, ibadat nak bagi habis duit, dia kata tak sunnah. Tapi kalau boleh makan macam kambing tak apa. Inilah puak ni. Tak mau sebutlah puak mana, faham-faham lah. Itu nama dia apa dia? Tanda-tanda nak kiamat. Lahirnya, timbulnya orang jahil mengaku alim, mengiktiraf, mengkritik, mengkondem ulama-ulama terdahulu. Ya, jaga-jagalah kita hari ni. Ni belajar sifat 20 ni bagi dia bid'ah. Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar pun. Belajar matematik, Nabi ada ajar. Sains, geografi ada. Fizik ada. Ada je. Kalau tak ada, dia kata bid'ah lah. Dia kata wajib fardu kifayah pula. Hai, ni dia lah dia. Nak untung ke dunia, ya, wajib fardu kifayah katanya. Jadi sifat 20 ni bid'ah, mubtadi', sesat. Sampai mengkafirkan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah puak ni. Jaga-jaga. Kalau kita jumpa puak ni, ya, lepas tu jumpa ular, jangan pukul, tak baik. Kita lari lah. Lari pada dia dulu kan, lagi pada ular dulu. Lari pada dia dulu. Dia lagi bahaya pada ular. Ular ni kita tangkap, hantar dekat zoo, dapat kat tiket free masuk tu. Yang ni kalau kita tangkap dia, silap-silap kita duduk dalam pula. Pasal dia pernah belit. Dia pernah belit kalau ular. Saya tak khabar siapa. Faham-faham lah ya. Banyak sangat puak ni lah ni. Susah. Baik, yang keempat, qabdah. Ta'alluq qabdah. Apa dia? Alam ini di dalam genggaman Allah. Samada. Apa benda dia tulis ni? Pasal dia sambung samada jadi samada. Sim alif mim, kemudian alif dal. Dia sambung sim alif mim alif dal. Nak baca tak boleh. Dia nak eja dia sim mim alif, sim mim, sim alif mim alif dal sama ada. Ataupun sim mim alif hamzah dal sama ada. Alam ini di dalam genggaman Allah sama ada hendak dikekalkan atau dibinasakan. Bila tu? Lawan ini lah. Jadi maknanya sekarang ni kita di dalam ta'alluq qabdah Allah. Bila Allah nak jadikan kiamat tu tak tahu. Siapa pun tak tahu bila tarikh kiamat. Tapi kita wajib percaya. Siapa tak percaya hari kiamat, kafir, wa'iyyazubillah.
Jadi jangan kita cuba meramal-ramal bila kiamat. Meramal-ramal kiamat tu bila haram. Kita kata tanda-tanda kiamat tak apa, pasal memang ada di dalam hadis-hadis. Tapi meramalkan kiamat, barangkali kiamat berlaku tahun 1499 Hijrah. Tak boleh, haram. Ya, jangan kita ramal bila berlaku, tak boleh. Nabi pun tak ramal bila. Ya. Jadi kita jangan ramal-ramal. Jadi kita wajib percaya hari kiamat tu pasti berlaku. Cuma jangan kita meramalkannya. Tanda kiamat ni cukup banyak. Kiamat ni ada dua jenis. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil tu kematian. Kematian demi kematian tu adalah kiamat kecil. Siapa yang tak ambil iktibar dengan kematian-kematian kiamat kecil, bermakna dia khawatiri mati dalam su'ul khatimah. Wa'iyyazubillah. Baik, habis. Jadi kita jangan ambil remeh dengan kematian. Aku muda lagi, takkan nak mati dah kot. Sehat-sehat takkan nak mati kot. Kebanyakan orang yang mati hari ni duduk tengah sakit ke duduk tengah sihat? Duduk tengah sihat tu yang mati. Tak kira siapa, Tok Khatib baca khutbah, tengah baca khutbah boleh mati, tak apalah mati bagus. Tok Imam tengah jadi imam boleh mati, tak apalah matinya baik. Orang tengah bawa kapal terbang nak jalan tu makan angin tu, boleh mati, jatuh kapal terbang dalam laut, jatuh dekat macam-macam tempat tepi highway pun dia boleh jatuh. Mati habis semua sekali. Tu tengah sehat, tengah muda, tengah duk memikir, mengorak langkah nak jadi billionaire, jatuh mati. Ya. Dia kata orang kaya tak mati, orang kaya billionaire pun mati dalam laut. Tapi tengok Titanic dengan dia jadi apa? Jadi mangsa Titanic. Nampak? Jadi mana dia hari ni yang mati ni bukan yang sakit. Kadang-kadang yang sakit tu duduk panjang di umur. Cuba tengok saudara kita tu, umur dia dekat 100, panjang lagi umur dia. Panjang umur dia. Tiba-tiba yang sihat walafiat tu, yang boleh main wrestling, yang boleh main bola, mati tengah mandi, mati tengah tidur, mati tengah jogging, mati tengah cycling, mati tengah tengok TV, mati tengah tengok movie. Bagus tak mati tu? Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa supaya jangan mati su'ul khatimah. Bila tu? Masa kita bagi salam yang pertama. Tok Guru saya kata itulah doa selepas salam, doa selepas sembahyang. Mana masa kita bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Baca doa tu sunat, bagi salam tu wajib, paling kepala tu sunat, sapu muka tu sunat. Yang orang duk berbalah sapu muka dengan doa, mana mai hadis ke apa?
Tapi cara sebut salam, orang tak nak petikai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu main mana cara bagi salam lagu tu? Dia wakaf ke dia saktah? Nak kata dia wakaf, dia tahan nafas. Nak kata saktah, kat situ ada saktah ke? Mana ada hukum saktah situ ada ke? Tapi orang duk baca lagu tu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana? Kaedah mana? Kita tanya dia. Oleh kaedah asal dalam mazhab kita Syafi'i, dia tak boleh wakaf di situ ataupun saktah di situ, kerana tak ada hukum wakaf dan tak ada hukum saktah. Dia kena baca wasal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saktah kecil, kerana nak bagi betul-betul menyebut mim mati pada kum tu tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu saktah kecil. Takut jadi Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada mim jadi waw. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau macam itulah cara sebut dia, dia wajib saktah kecil. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak apa. Tu je saktah kecil dengan saktah panjang. Saktah kan besar ni jadi satu alif ataupun dua harakat. Kalau macam ni Assalamualaikum warahmatullahi, itu bukan dua harakat dah. No? Baik habis jagalah tu sembahyang. Tapi ramai yang lagu tu. Baik, yang jadi perbetulkan solat kita. Baik. Yang kelima, tanjizi hadis. Apa dia? Allah membinasakan hambanya. Yang ni Allah menjadikan kiamat. Bila kiamat, habis semua makhluk jadi binasa. Kiamat ni kita dah baca lah dulu ni, alamat kiamat dah khatam lah. Tu siapa ngaji tu? Kita alamat kiamat. Siapa dah ngaji? Saya baca lah belum buka pondok lah. Saya lupa lah. Ke dah? Boleh buka lah. Mana? Kitab alamat kiamat. Belum lah? Belum buka pondok lah? Saya pun lupa lah. Ada? Tak ada? Oh, sebelum buka pondok lah? Oh. Tebal juga kitab tu. Baik, nak cerita tentang kiamat ni panjang. Satu kitab kebayang. Jadi tak mau cerita lah kiamat, semua orang tahulah kiamat ni maknanya kemusnahan alam. Dalam Quran banyak disebut nama-nama kiamat. Nama-nama kiamat tu banyak. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah mana goncang. Bila dunia alam ni jadi goncang, kegoncangan. Zalzalah, kegoncangan. Tu pun tu nama-nama kiamat. As-sa'ah, saat kemusnahan alam. Apa nama kiamat? Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah
tu pun nama kiamat. Nama kiamat ni banyak, ada ditulis dalam buku, dalam kitab ni. InsyaAllah nanti kita akan sampai nama-nama kiamat tu ditulis dalam kitab ni. InsyaAllah kita akan sampai. Yang keenam, qabdah. Semua makhluk yang dibinasakan itu di dalam genggaman Allah. Sama ada, betul sama ada, salah. Sama ada hendak terus dibinasakan atau dihidupkan semula. Telah sampai di alam barzah, ya, semua makhluk-makhluk itu, ya, duduklah di situ. Dia alam transit, alam barzah ni, ataupun kita panggil alam kubur ni, adalah alam transit, alam perhentian sementara, iaitu sementara sampai ke alam akhirat. Sementara sampai alam kebangkitan semula nak menuju akhirat, kita duduk di alam barzakh, alam kubur, alam, ya, perhentian sementara. Barzakh makna dia perhentian sementara. Nah, transit. Semua makhluk yang dibinasakan itu di dalam genggamannya, yang dalam kekuasaan Allah, sama ada hendak terus dibinasakan atau dihidupkan semula. Dan yang ketujuh, tanjizi hadis balik. Apa dia? Allah menghidupkan semula di akhirat, ya, di hari yaumul mab'us, hari kebangkitan semula. Ya, bila kebangkitan semula kita tak tahu. 40 tahun selepas kiamat, ya, kita akan dihidupkan semula. Kemudian kita akan dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan padang perhimpunan, iaitu padang mahsyar. Di padang mahsyar itu banyaklah kategori dia. Ada begini, ada begitu. Baik, habis. Jadi ada berapa perjalanan kita ni? Takdir Allah apa? Ta'aluk kudrat tadi ada 7. Secara terperinci ada 7. Ya. Dan yang ke-8, selepas di dalam 7 ta'aluk ini, maka di dalam kekuasaan Allah Ta'ala tu betul, ada alif tu, ta'ain alif. Sama ada pun tu betul, salah aja tu. Sama ada nak dikekalkan makhluk itu atau sebaliknya. Tetapi adalah takdir jua, yakni fardu takdir jua. Ini adalah fardu takdir, maknanya atas teori akal jua, bukan pada syarak. Atas teori akal, bukan pada syarak, pada hukum akal. Pada hukum akal harus, ya, Allah nak matikan semua makhluk-makhluk yang dihidupkan semula di akhirat itu. Pada hukum akal harus Allah hendak mematikan semula semua makhluk-makhluk yang telah dihidupkan di akhirat itu. Tetapi pada hukum syarak, ya, wajib kita beriktikad semua makhluk yang telah dihidupkan di akhirat akan kekal hidupnya. Mana yang saadah, maka saadahlah ia di dalam syurga. Mana yang syaqawah, maka syaqawahlah ia di dalam neraka, wal'ayazubillah. Ya, mana yang saadah, iaitulah sekalian orang-orang yang mukmin.
apatah lagi mukmin lagi muttaqin, apatah lagi mukmin lagi muttaqin, lagi orang-orang yang musyahadahkan Allah tak kalah hari hari mereka hidup di dunia dahulu, mereka bertambah-tambah saadah. Saadah ni apa dia? Bahagia. Siapa pula yang syakawah? Iaitu orang-orang yang celaka, iaitu orang yang hidup di dunia mereka mensyirikkan Allah, mengkufuri Allah. Kita nak jadi syirik bukan nak payah. Kita nak jadi syirik bukan nak payah. Cukup dengan kita berkata negara kita, masyarakatnya berbilang kaum, kalaulah kita laksanakan hukum Al-Quran dan hadis, maka kita akan jadi bercelaru dan berkecamuk. Ramai orang Islam yang faham lagu tu. Siapa yang ada fahaman lagu tu, ya, kembalilah kepada Islam, syahadah balik, tasdik balik. Kerana apa? Cakap yang macam tu boleh menyebabkan jadi rosak akidah. Rosak akidah jadi murtad lah. Cakap yang macam tu, fahaman yang macam tu, dia tak cakap tapi dia faham lagu tu. Faham lagu tu pun tak boleh. Jadi hari ni banyaklah orang Islam yang berpahaman lagu tu. Kau semayang, pergi haji, umrah pergi, pantang raya dia sampai awal masjid main raya. Raya korban dia lah penganjurnya, tukang cari lembu. Tapi pahaman dalam hatinya begitu. Siapa yang berpahaman begitu boleh membawa kepada murtad. Ni tauhid ni, akidah. Jadi siapa faham lagu tu, wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah di lidah. Kemudian dalam masa yang sama wajib dia tasdik di dalam hati akan pengertian dia, dan wajib dia jaga balik iman dia jangan sampai jadi murtad. Saya tak kata kafir. Saya kata kafir pula. Saya kata boleh membawa kepada murtad. Tengok molek Sagi dia kata, ustaz ni macam Wahabi mengkafirkan orang. Tak, saya tak kata kafir. Saya kata perkataan tu boleh membawa kepada murtad. Boleh membawa kepada murtad. Fahamlah sikit. Ni saya cakap atas dasar akidah, tauhid, keimanan, keislaman. Bukan kempen politik. Ni atas dasar agama. Ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Jadi saya nak berkongsilah perkara ini dengan semua orang Islam yang ada dalam dunia ni yang duk faham. Ya, macam tu. Yang pertama, kembalilah kepada Islam yang sebenar. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dengan mengucap balik, ikrar balik. Dan rukun ucap 2 kalimah syahadah ni 3. Yang pertama ikrar dengan lidah, yang kedua tasdik dalam hati, kemudian yang ketiga amal dengan perbuatan. Apa yang nak amal tu, jangan duk buatlah benda-benda yang boleh jadi murtad, yang boleh jadi batal syahadah. Jaga. Banyak orang Islam yang faham lagu tu. Jangan dipaham lagu tu sadah, ya. Baik, habis. Ulama tidak membahaskan lagi selepas 7 ta'aluk ini. Dinamakan ta'aluk ke-8 ini ta'aluk qabdah. Ya, buat kurungan. Yang ke-8 ini adalah pada akal jua.
bukan pada syarak. Tulis buat kurungan. Yang ke-8 ini adalah pada akal jua, bukan pada syarak. Pada syarak wajib percaya sekalian makhluk yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar itu akan kekal selamanya. Kalau bahagia, bahagialah selamanya. Kalau mati dalam kufur, musyrik, celakalah selamanya, azablah selamanya. Ya, azab yang tak henti-henti, tak berkunjung padam. Sampai bila? Sampai bila-bila, abadan abidin, sarmadan sarmidin, wal'iyazubillah. Kita mohon dengan Allah agar janganlah kita ni jadi orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kufur dan syirik, wal'iyazubillah. Ya, banyakkanlah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Baik. Dalil Al-Quran itu, dalil Al-Quran Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu betul amat berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Habis sekat tu. Kemudian katanya iradah. Tanda di situ iradah. InsyaAllah kita sambung. Soalan ni ada 2 tapi dah 9.30. Saya minta tangguh, besoklah kita jawab. Saya dah 9.30 no? Subuh esok, InsyaAllah subuh esok kita sambung. Kalau tak sakit kepala lah. Kadang-kadang saya sakit kepala. Saya kuliah cuti, tak sakit kepala. InsyaAllah subuh esok saya sambung soalan 2 ni, InsyaAllah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Malam besok kuliah kita ditangguhkan. Betul? Malam besok kan Teluk Kemang. La ilaha illallah. Besok 8 bulan. Saya pun dah ingat. Nanti beritahu balik subuh esok saya beritahu. Wallahu a'lam.